Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amin bin Abdul Latif. Nombor metrik I1820346. So, hari ini macam biasa dalam Management Information System, kita akan tengok bab 11 iaitu bertajuk Managing Knowledge. Saya akan sentuh subtopik 11.1 yang bertajuk apakah peranan sistem pengurusan pengetahuan dalam perniagaan. Dalam subtopik ini saya akan sentuh 2 poin, iaitu yang pertama rantaian nilai pengurusan pengetahuan dan yang kedua ialah jenis sistem pengurusan pengetahuan. So kita akan pergi ke satu persatu antara 2 poin ini. Okay, kita lihat yang pertama iaitu rantaian nilai pengurusan pengetahuan. Pengurusan pengetahuan merujuk kepada set proses perniagaan yang dikembangkan dalam organisasi untuk membuat, menyimpan, memindahkan dan mengaplikasikan pengetahuan. Selain itu, pengetahuan pengurusan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan memasukkan pengetahuan ke dalam proses perniagaannya. Menurut rantaian nilai pengurusan pengetahuan mempunyai beberapa perkara iaitu yang pertama pemulihan pengetahuan, yang kedua simpanan pengetahuan, yang ketiga penyebaran ilmu atau maklumat, yang keempat aplikasi pengetahuan, yang kelima pembangunan modal organisasi dan pengurusan iaitu kerjasama amalan komuniti dan persekitaran pejabat. So itu adalah beberapa perkara di dalam rantaian nilai pengurusan pengetahuan. Kita akan pergi satu persatu perkara-perkara dalam rantaian nilai pengurusan pengetahuan. So kita pergi perkara pertama dalam rantaian nilai pengurusan pengetahuan. So yang pertama adalah pemerolehan pengetahuan. Pemerolehan pengetahuan adalah bagaimana hendak memperoleh sesuatu maklumat atau pengetahuan. Oleh itu, sistem pengurusan pengetahuan pertama dicari untuk membina dokumen repositor korporat, laporan, persembahan dan amalan terbaik. Contoh perkara-perkara ini dapat digunakan melalui email untuk membina sesuatu maklumat atau pengetahuan juga untuk menyampaikan. Selain itu, organisasi juga memperoleh pengetahuan dan mengembangkan rangkaian pakar dalam talian supaya pekerja dapat mencari pakar dalam syarikat yang berpengetahuan secara peribadi. So itu adalah pemerolehan pengetahuan. So kita pergi kepada perkara yang kedua iaitu simpanan pengetahuan. Okey, setelah mendapat maklumat seperti dokumen dan sebagainya, maklumat tersebut harus disimpan supaya ia dapat diambil dan digunakan oleh pekerja. Oleh itu, sistem pengurusan dokumen berfungsi sebagai mendigitalkan, mengindeks dan menandakan dokumen mengikut kerangka yang koheren. Selain itu, sistem pakai juga membantu syarikat memelihara pengetahuan yang diperoleh dengan memasukkannya ke dalam proses dan budaya organisasi. Dan itu adalah untuk simpanan pengetahuan. So yang ketiga pula adalah penyebaran ilmu atau maklumat. Iaitu penyebaran maklumat pada masa kini mudah dengan menggunakan alat seperti portal, email, pesanan segera, alat perniagaan sosial dan enjin carian. Hal ini memudahkan pengurus dan pekerja untuk berkongsi data, dokumen dan juga grafik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan teknologi penyebaran ilmu dan maklumat pada masa kini amat memudahkan terutama bagi organisasi seperti contoh memudahkan urusan pekerja dan pengurus untuk perkongsian maklumat. So itu adalah perkara dari segi penyebaran ilmu. So kita pergi kepada perkara keempat iaitu aplikasi pengetahuan. Dalam setiap jenis sistem pengurusan pengetahuan yang terlibat perlu dikongsi dan digunakan bagi meningkatkan keuntungan perniagaan. Untuk memberikan pelaburan pengetahuan, organisasi mesti menjadi bahagian sistematik dalam keputusan pengurusan dan berada dalam sistem sokongan keputusan. Selain itu juga pengetahuan yang baru perlu dimasukkan ke dalam sistem aplikasi utama syarikat termasuklah aplikasi perusahaan bagi menguruskan proses dan hubungan perniagaan dalaman utama dengan pelanggan dan pembekal. So berikut adalah untuk aplikasi pengetahuan. So perkara terakhir dalam rantaian nilai pengurusan pengetahuan adalah yang kelima, pembangunan modal organisasi dan pengurusan iaitu kerjasama amalan komuniti dan persekitaran pejabat. Amalan komuniti atau COP ringkasannya adalah rangkaian tidak rasmi kepada profesional dan pekerja di dalam dan di luar firma yang mempunyai aktiviti dan minat yang berkaitan dengan pekerjaan. Kegiatan komuniti juga adalah termasuk pendidikan diri dan pendidikan berkumpulan, persidangan,
buletin dalam talian dan perkongsian pengalaman dan juga teknik seharian untuk menyelesaikan masalah kerja yang spesifik. Selain itu juga COP ini juga memudahkan orang menggunakan kembali pengetahuan dengan mengarahkan anggota masyarakat ke dokumen yang berguna, membuat repository dokumen dan menyaring maklumat untuk pendatang baru, iaitu dengan anggota COP bertindak sebagai fasilitator memberi semangat, sumbangan dan perbincangan. So itu adalah perkara-perkara yang ada dalam rantaian nilai pengurusan pengetahuan. So kita akan pergi poin yang kedua, iaitu jenis sistem pengurusan pengetahuan. Kita pergi kepada poin yang terakhir dalam jenis sistem pengurusan pengetahuan. So ada 3 jenis dalam jenis sistem pengurusan pengetahuan. So kita pergi yang pertama, iaitu sistem pengurusan pengetahuan seluruh perusahaan. Sistem ini adalah bertujuan umum, bersepadu dan usaha gigi untuk mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan dan juga menggunakan isi digital dan juga pengetahuan. Contohnya adalah seperti pengurusan kandungan kolaborasi perusahaan dan juga alat sosial, sistem pengurusan pembelajaran. So itu adalah untuk sistem pengurusan pengetahuan seluruh perusahaan. Sistem yang kedua, jenis yang kedua adalah sistem kerja pengetahuan. Sistem ini adalah stesen kerja khas dan juga sistem khas yang membolehkan saintis, jurutera dan pekerja pengetahuan lain untuk mencipta dan menemui pengetahuan baru atau maklumat baru, seperti contoh sistem reka bentuk berbantukan komputer yang diringkaskan, iaitu CAD, CAD atau juga virtual reality. So ini adalah untuk jenis yang kedua, sistem kerja pengetahuan. So jenis yang ketiga adalah teknik pintar, iaitu sistem ini adalah alat untuk mencari corak dan mengaplikasikan pengetahuan untuk keputusan diskrit dan juga pengetahuan yang domain. Itu contoh yang kita boleh bagi seperti data mining, sistem pakar, rekayasa saraf, pergerakan berdasarkan, case based, logik kabur, algoritma genetik dan juga ejen pintar. So itu adalah 3 jenis sistem pengurusan pengetahuan. So itu sahaja untuk jenis sistem pengurusan pengetahuan. Dan itu sahaja untuk subtopik 11.1. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.